Okey cikgu. Suara okey, jelas cikgu. Ya. Okey, dah record Fahim. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam semua murid-murid. Waalaikumsalam cikgu. Waalaikumsalam. Okey, sebelum cikgu mulakan kelas cikgu pada hari ini, mari sama-sama kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa ansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey. Okey, sebelum cikgu masuk ke topik yang kita akan belajar hari ini, cikgu nak ulang kaji sedikit topik lepas yang telah kita belajar, iaitu tajuk asid dan alkali. Okey, siapa masih ingat sifat-sifat asid, sifat-sifat alkali, contoh-contoh asid, contoh-contoh bahan alkali? Siapa masih ingat kelas lepas kita belajar apa? Apa dia Fahim? Kita belajar apa dalam asid dan alkali? Menghakis. Okey, itu yang kita dah belajar waktu 6.1, iaitu asid dan alkali. Kita dah belajar sifat-sifat asid, sifat-sifat alkali, contoh-contoh asid, contoh-contoh alkali. Okey, hari ni sebelum cikgu masuk ke topik yang kita nak belajar, cikgu ada bawa dua benda. Nampak tak? Okey, satu yang pertama ni hair conditioner ataupun nampak tak? Ataupun perapi rambut. Yang kedua adalah shampoo. Nampak tak sini? Nampak cikgu. Nampak head and shoulder, nampak tu. Head and shoulder. Cikgu bukan duta lah. Okey, cikgu just bawa ni, cikgu pinjam yang kawan cikgu. Okey. Sebelum cikgu nak masuk kelas, nak mengajar, cikgu nak tanya, perlu tak kita guna dua benda ni sewaktu kita mencuci rambut? Perlu. Perlu cikgu. Siapa boleh jawab? Perlu. Cikgu nak seorang. Dia bagi jawapan, tak mau amai-amai, cikgu nak seorang je. Okey, Jalil. Jalil nampak macam selalu cuci rambut. Jawab. Perlu cikgu untuk kita. Perlu. Kenapa perlu guna dua benda ni? Sebab kita nak neutralkan balik rambut kita yang dah berasid ni. Oi, betul. Ya. Okey. Untuk kita perlu gunakan dua benda ni sebab apa? Okey, yang pertama, bila kita cuci rambut, kita akan guna shampoo dahulu. Betul tak? Shampoo ni sifat dia alkali. Lepas tu bila kita dah bilas dengan shampoo, sifat alkali tu masih ada dekat rambut kita, jadi kita perlu gunakan perapi rambut kerana perapi rambut ni sifatnya asid. Jadi dia akan meneutralkan kembali alkali tersebut. Okey. Okey. Agak-agaknya semua dah tahu ke cikgu nak ajar bab apa hari ni? Bab asid alkali. Salah. Cikgu nak ajar bab peneutralan. Asid dan alkali tu 6.1 yang kita dah belajar minggu lepas, Syafiqah. Okey. Hari ni cikgu nak ajar bab peneutralan. Okey, peneutralan. Okay, sebelum kita masuk bab peneutralan, kita tengok dulu adjektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, menyatakan definisi peneutralan. Yang kedua, menerangkan proses tindak balas peneutralan. Okey, hasil pembelajaran untuk hari ini, pada akhir pembelajaran, murid akan dapat menyatakan definisi peneutralan dengan jelas. Yang kedua, murid dapat menerangkan proses tindak balas dengan baik. Yang ketiga, murid dapat menulis 3 persamaan tindak balas peneutralan dengan betul. Okey, apakah itu peneutralan? Siapa boleh jawab? Tak tahu cikgu. Tak tahu. Tadi cikgu dah bagi dah hint sikit tadi. Ada asid, ada alkali. Tahap pH
7.0. Tahap pH 7.0. betul, pH untuk neutral 7.0. Lagi ada jawapan lain tak? Siapa boleh tolong? Saya nak cuba cikgu. Okey, apa Jalil? Asid dicampur dengan alkali jadi neutral. Jadi neutral. Ha. Okey, peneutralan adalah tindak balas antara asid dan alkali yang menghasilkan garam dan juga air. Okey. Semasa peneutralan, asid akan kehilangan sifat asidnya dan alkali akan kehilangan sifat alkalinya. Maksudnya tadi bila kita pakai shampoo tu, lepas tu shampoo kan sifat alkali. Jadi bila kita guna perapi rambut, sifat alkali dan juga sifat asid yang ada tu dia akan hilang. Jadi akan neutral lah. Dan pH dia akan jadi 7. Okey. Kaedah yang digunakan untuk menjalankan tindak balas peneutralan disebut sebagai pentitratan. Okey. Ini cikgu nak ajar satu formula untuk murid-murid semua ingat. Kita nak buat persamaan tindak balas peneutralan. Okey, formulanya adalah Ayah Ali goreng ayam. Okey, Ehsan ulang kembali formula cikgu cakap apa tadi? Ayah Ali goreng ayam. Okey, Ayah Ali goreng ayam. Okey, ayah tu kita rujuk sebagai asid, alkali sebagai alkali, goreng tu kita jadikan garam dan ayam itu adalah air. Jadi persamaan tersebut adalah asid tambah alkali akan menghasilkan garam dan juga air. Dapat tak semua? Nampak cikgu. Nampak cikgu. Nampak cikgu. Semua kena faham tau formula ni sebab hari kita akan sama-sama kita buat persamaan tindak balas peneutralan ni. Okey, semua dapat ya? Okey, sekarang cikgu nak kamu semua keluarkan kertas dan juga pensel ataupun pen. Kita nak buat persamaan tindak balas. Okey, aktiviti yang pertama. Sekejap ya. Okey. Sekejap cikgu nak set up sikit. Semua boleh keluarkan pen dengan kertas dulu. Sebab kita nak buat persamaan. Sekejap, cikgu nak ke makmal, cikgu kejap. Mama tutup malam cikgu. Betul. Okey, makmal cikgu tak tutup 24 jam cikgu buat tuition. Okey. Kita tengok balik soalan tadi. Terbaik juga. Mana soalan kita tadi? Okey. Okey, soalan pertama. Kita salin dulu soalan. Isi hidroklorik tambah natrium hidroksida. Akan menghasilkan garam dan juga air. Okey. Tadi cikgu ada bagi tahu formula untuk kita buat persamaan tindak balas peneutralan. Siapa boleh ulang balik formula tersebut? Ayah Ali goreng ayam. Okey, Ayah Ali Goreng ayam. goreng ayam. Ayah stand for acid, Ali stand for hydrochloric, Ali stand for alkali, goreng stand for garam, ayam stand for air. Okey, kat sini macam mana kita nak hasilkan garam ni?
garam. Okey. Step yang pertama, kita tengok dekat alkali. Okey, sini alkali kan? Natrium hidroksida, betul tak? Betul. Betul. Okey. Natrium hidroksida ni, dia punya step yang pertama, kita ambil nama first dia, iaitu natrium. Okey, semua boleh tulis kat nota tu. Boleh bulat kan? Yang step pertama kita ambil natrium. Okey, untuk yang kedua, dengar kan sampai cikgu? Jelas tak? Jelas. Jelas, cikgu. Jelas. Okey, untuk yang kedua, kita ambil nama kedua bagi asid, iaitu kat sini hidroklorik. Betul tak? Okay, betul. Semua nampak tak? Betul tak? Nampak cikgu. Okey, nampak. Okey. Jadi, nama yang pertama untuk alkali, kita tambah dengan nama kedua untuk asid, akan dapat nama garam tersebut. Okey. Nama garam tersebut, siapa boleh teka? Agak-agak apa nama garam tersebut? Natrium klorida. Apa dia? Seorang je. Natrium klorida. Cikgu tak dengar lah. Ulang semula. Natrium klorida. Natrium klorida. Okey, kita tengok balik. Natrium, nama pertama bagi alkali. Klorida ni kita ambil daripada hidroklorik. Hidro tu kita buang. Okey. Pada hidro ke, memang kita tak akan ambil hidro tu. Hidro tu ialah air. Okey. Kita akan ambil yang belakang ni, klorik, sulfurik. Okey. Ini nama first untuk kita punya soalan pertama. Okey. Semua dapat tak? Jawapan yang sama tak macam Jalil tadi? Sama. Sama. Dapat cikgu. Okey, kita ke persamaan yang kedua. Asid sulfurik tambah kalium hidroksida. Yang menghasilkan garam dan juga air. Okey, kita ulang step first. Apa dia kita kena buat? Murid-murid semua. Okey. Okey, bolehlah kalau step first kita nak letak balik ayam ni, goreng ayam pun boleh. Lepas tu kita kena buat apa? Ambil Ambil apa? Kalium. Ambil Alkali. kalium. Nama pertama bagi Garam. alkali. Alkali. Okey, yang kedua, step kedua kita kena ambil Asid nama kedua sulfurik. untuk asid. Okey, kita combinekan nama pertama alkali dengan nama kedua asid, jadilah garam yang terbentuk, iaitu kalium. Okey, sulfurik ni untuk nama kedua asid, kita kena ubah sikit. Kita tak boleh ambil sulfurik, kita kena ubah jadi sulfat. Faham tak? Tengok semua. Sama juga macam nitrik, kita kena ubah jadi apa tahu? Nitrik jadi Nitrat. 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 Ya. Cuma tadi hidroklorik, kita ambil klorik tu je. Dapat tak murid-murid? Dapat cikgu. Dapat. Okey, kita selesaikan soalan yang ketiga. Sama je. Sama. Asid nitrik. Natrium hidroksida. Okey, yang pertama kita tengok balik formula ayah Ali goreng ayam. Asid tambah alkali, hasilkan garam dan air. Okey, step yang kedua kita kena buat apa murid-murid?
Nama pertama alkali. Nama pertama alkali. Step yang ketiga. Nama kedua Asid. asid. Okey. Lepas kita dah mengenal pasti nama pertama alkali dan nama kedua asid, kita kena ubah nama kedua asid. Kita tak boleh habis biji macam ni. Kita kena ubah. Kalau nitrik jadi nitrat. Kalau sulfurik jadi sulfat. Jadi garam yang terhasil apa murid-murid? Natrium nitrat. Ya, nitrat. Okey. Selesai kita punya persamaan. Cara untuk menulis persamaan tindak balas. Jadi, take note ya murid-murid semua. Kena ada step by step. Kalau tak, akan berlaku miskonsepsi ketika menulis nama garam tersebut. Nama garam yang terhasil daripada tindak balas peneutralan. Okey. Okay. Okey, kita dah belajar tadi macam mana nak tulis persamaan. Kita teruskan pengajaran kita. Ya, murid-murid. Okey. Seterusnya, uji minda yang pertama. Okey, apakah nama garam yang dihasilkan daripada tindak balas berikut? Okey, cikgu bagi seminit untuk semua cuba jawab soalan ni. Boleh tak? Boleh cikgu. Okey. Cikgu bagi seminit. Jadi cuba jawab, jadi cikgu pilih. Cikgu nak terangkan sekali. Macam mana kamu dapat nama garam tersebut? Okey, seminit dah berlalu. Macam mana murid-murid semua dapat tak? Jawab. Dapat guru. Dapat cikgu. Okey, cikgu nak jawapan daripada Aswa. Aswa ada? Ada cikgu. Okey, ada. Okey, Aswa bacakan jawapan Aswa. Dapat A, B ataupun C? B. B. Okey, terangkan Aswa kepada kawan-kawan macam mana Aswa dapat jawapan B? First ambil yang magnesium tu, iaitu magnesium hidroksida adalah alkali, ambil penama bagi magnesium. Second, asid etanoik ini adalah asid, jadi ambil penama etanoik. Tapi tukar kepada etanoik itu kepada etanoik. Etanoat. Okey. Okey, sebelum tu Aswa ingat tak formula apa yang kita guna ni? Formula Saya lupa, tapi Ayah Ali. Ayah Ali Goreng ayam. goreng ayam. Okey. Kena ingat ya semua murid-murid untuk memudahkan semua membuat persamaan tindak balas peneutralan. Okey. Okey, sekarang cikgu nak kamu semua fikir. Sekarang cikgu, situasi sekarang cikgu ada satu larutan air, satu larutan cuka dan juga satu larutan air bikarbonat. Okey, sifat siapa tahu? Sifat bagi larutan cuka apa dia? Asid. Asid. Asid, betul kan? Untuk larutan bikarbonat, serbuk bikarbonat, Alkali. alkali. Okey. Okey, kamu bayangkanlah. Jika cikgu tuang larutan asid dan cikgu tuang ke dalam larutan serbuk bikarbonat tadi, adakah akan menghasilkan garam?
Sebab tadi kita belajar proses tindak balas peneutralan akan menghasilkan garam dan juga air. Okey, sekarang cikgu tuangkan larutan cuka ke dalam larutan serbuk penaik. Adakah akan menghasilkan garam? Siapa boleh jawab kat sini? Kamu semua fikir, boleh tak hasilkan garam? Okey, Ehsan, rasanya hasilkan garam tak? Rasanya tak, cikgu. Tak. Tahu tak sebab apa tak hasilkan garam? Sebab dia tak bercampur antara asid dengan alkali. Tak ada air, cikgu. Apa dia? Tak ada air. Tak ada air. Kurang tepat. Okey, tak apa, cikgu beritahu. Okey, larutan cuka tadi tidak akan menghasilkan garam kerana kita tidak mengambil kira isi padu dan juga kepekatan kedua-dua larutan. Jadi kita tak tahu takat akhir bagi proses tindak balas tersebut. Faham tak? Okey, tak nampak kat sini. Okey, tadi cikgu dah cakap proses tindak balas penutulan ni kita boleh buat dengan menggunakan kaedah pentitratan. Kaedah pentitratan ni kita boleh lakukan dalam makmal, tapi sekarang kan kita tengah PDPR. Jadi tak apa, kalau sekarang cikgu akan tunjukkan macam mana proses kaedah pentitratan tu berlaku. Okey. Dan cikgu akan kembali ke makmal cikgu. Okey. Dah kembali ke makmal. Semula nampak tak makmal cikgu? Nampak. Wan. Nampak. cikgu. Okey. Kalau suara cikgu tak jelas bagi tahu tau. Okey. Okey. Kaedah pentitratan. Kaedah ni kita boleh lakukan dalam makmal tau. Tapi sebabkan sekarang kan PDPR, jadi cikgu pun tak ada alat radas dekat rumah cikgu nak buat kaedah pentitratan tu. Cikgu hanya boleh ceritakan lah. Jadi murid-murid semua boleh take note dekat nota and then boleh ikut apa yang cikgu cakap ni. Okey. Pertama kali kita kena sediakan alat radas dan juga bahan untuk lakukan kaedah pentitratan. Okey. Bahan yang pertama kita perlukan adalah asid lemah dan juga asid alkali lemah. Untuk kita akan gunakan 0.5 mol asid hidroklorik. Dan juga alkali lemah kita ambil 0.5 mol natrium hidroksida. Okey, dapat bahan yang kita guna, dua bahan ni. Okey. Jadi kita perlukan satu petunjuk iaitu phenolphthalein. Baikkan desain cikgu ya. Phenolphthalein. Pati boleh stop Apa dia? slide tu supaya nampak besar. Oh, slide ni. Nampak tak? Kan awak stop presenting. Maaf. Stop sharing. Stop sharing. Oh, sorry. Stop sharing slide. Saya rasa tekan yang pin tu. Okey, nampak tak? Baru dia besar skrin. Kalian boleh pin cikgu punya ni. Nampak tak? Nampak cikgu? Yang pertama kita guna 0.5 mol asid hidroklorik. Okey, asid hidroklorik ni asid yang lemah lah. Okey, untuk yang kedua bahan yang kita guna ialah 0.5 mol natrium hidroksida iaitu alkali lemah. Yang ketiga bahan kita adalah phenolphthalein sebagai petunjuk. Okey, itu bahan-bahan yang kita guna. Okey, untuk alat naradas yang pertama kita perlukan aspirator.
Okey. Okey, sekarang Okey, radas yang pertama kita gunakan adalah kaki rektor. Yang ni kaki rektor, mudah belajar waktu kita satu dulu, mana satu kaki rektor, mana satu penundu bangsa. Okey. Yang ni adalah baik buret ke pipet? Buret. Pipet. Buret. Pipet. Ni adalah buret bukan pipet. Okey. Tak apa. Balil. Okey, step yang pertama kita masukkan asid lemah kita tadi iaitu 0.5 mol asid hidroklorik ke dalam buret. Kita tuang masukkan. Okey, bila kita dah masukkan, kita catat bacaan pertama. Contoh bacaan pertama kat sini adalah mungkin cikgu letak 10 ml. Okey, ini bacaan pertama kita. Okey, penting untuk kita mencatat bacaan pertama kita kerana sebentar lagi kita akan kita nak tahu berapa isi padu yang telah dineutralkan. Okey. Yang kedua, kita ambil natrium hidroksida, kita sukat sebanyak 25 ml, lepas tu kita masukkan ke dalam bikar. Ambil natrium hidroksida ni, kita masukkan ke dalam bikar. Dapat? Murid? Dapat cikgu, dapat. Okey, kita tak boleh banyak ni. Natrium hidroksida dalam ni dah. Kita dah masukkan dalam ni. Okey. Lepas tu kita letakkan phenolphthalein sebagai petunjuk. Sebab apa kita perlu letakkan phenolphthalein? Apa boleh beritahu cikgu? Bagi tunjuk warna. Okey, petunjuk warna Zalina. Okey, warna apa Zalina? Purple. Pink. Warna purple, ya. Kalau kita tak letak phenolphthalein ataupun penunjuk yang lain, kita tak akan tahu bila tindak balas itu berakhir, bila takat akhir tindak balas tersebut. Jadi kita perlukan petunjuk. Okey. Kita masukkan dalam 2 titis phenolphthalein ke dalam alkali di bawah sini. Jangan masukkan dalam ni. Kalau masuk dalam ni, kena buat lain eksperimen. Boleh? Okey. Masukkan ke dalam alkali. Sini alkali tau. Atas ni asid. Okey. Lepas tu kita dah boleh mulakan penderitatan kita. Macam mana kita nak mulakan penderitatan ni? Okey. Nampak tak kat sini ada stopper. Dekat buret ni ada stopper, betul tak? Betul. Okay. Betul cikgu. Siapa yang tangan dia kidal, dia boleh pegang stopper ni sebelah kiri. Siapa yang tangan dia medial sebelah kanan, dia boleh pegang stopper ni sebelah kanan. Yang ini ikut student tersebut. Kalau student kidal, dia lebih prefer sebelah kiri. Okey. Sebelah kanan pun boleh. Okey. Sambil pegang stopper tu, buka perlahan-lahan dan kita goncangkan bikar yang mempunyai alkali. Contohnya kita buka, sebelah kanan kita pegang stopper, sebelah kiri kita goncangkan perlahan-lahan. Okey. Asid dalam buret ni dia akan turun perlahan-lahan ke dalam alkali. Bila dia jatuh ke dalam alkali ni, dia akan melakukan proses peneutralan. Okey, setelah habis apabila kita tengok warna untuk alkali ini daripada merah jambu berubah menjadi colorless ataupun tiada warna, itu bermaksud proses tindak balas ini telah mencapai tahap akhir. Jadi kita perlu tutupkan stopper ni. Apabila kita tutup stopper ni, kita catat bacaan akhir asid yang ada dalam buret. Okey, contoh asid yang terakhir berada di sini,
bacaannya adalah 35 ml. Ini adalah bacaan air untuk asid. Okey, jadi kita nak tahu berapakah bilangan berapakah jumlah isi padu, maafkan cikgu, berapakah jumlah isi padu asid yang telah menimbulkan alkali. Jadi kita ambil bacaan akhir, kita tolak bacaan awal, dan jadi kita akan dapat nilai jumlah isi padu asid yang telah menimbulkan alkali ini. Okey, maksudnya dekat sini kaedah penceritakan ni akan menunjukkan tahap akhir sesuatu proses tidak balas peneutralan. Okey, sampai untuk tingkatan 2 ni kita akan belajar sampai sini sahaja. Macam mana garam itu terhasil? Okey, garam itu perlu dilakukan satu lagi proses, iaitu penghabluran garam. Yang itu kamu akan belajar di tingkatan 4 nanti. Untuk tingkatan 2 ini kamu hanya perlu tahu bagaimana kaedah penceritakan ini dijalankan. Okey. Sebabkan kamu semua dah PDPR kan, tak boleh buka semua, cikgu hanya boleh mengajar macam ni lah untuk kamu. Semua faham tak tentang kaedah penceritakan ni? Faham cikgu. Okay. Faham cikgu? Faham cikgu. Okey, baguslah kalau semua dah jelas. Maksudnya tak perlu lagi cikgu bawa kamu ke makmal, kalau kamu sudah faham. Tapi kalau dah PDPR nanti dah habis, kita boleh jalankan di dalam makmal. Okey, inilah sedikit sebanyak proses kaedah penceritakan untuk kaedah tinta balas penimbulan. Okey, macam mana murid-murid? Faham tak tadi? Faham cikgu. Faham kan? Okey, baguslah kalau semua dah faham. Sebab cikgu tak mahu kamu terlepas pandang tentang kaedah penceritakan ni. Kaedah ini amat penting untuk kita hasilkan garam proses peneutralan. Okey. Slide seterusnya. Ada tak slide cikgu? Ada Okey, slide seterusnya. Okey, uji minda yang kedua. pH bagi bahan yang dihasilkan dalam peneutralan adalah A. pH kurang dari 7, B. pH lebih dari 7, C. pH sama dengan 7. Okey, jawapan dia apa? C. B. C cikgu. Jawapan dia apa? Cikgu tak dengar lah. C cikgu, C. C. Oh, C. Cikgu dengar B tadi. Okey, betul. pH sama dengan 7. Sebab asid dan alkali tadi telah menjadi bahan yang neutral, iaitu garam. Okey, contoh aplikasi peneutralan dalam kehidupan seharian kita. Okey, yang pertama, pelembut fabrik mempunyai sifat asid. Oleh itu, ia akan mengurangkan nilai pH fabrik yang menjadi beralkali disebabkan oleh penggunaan serbuk pencuci. Yang kedua, tanah yang berasid dapat dirawat dengan menabur kapur mati yang bersifat alkali supaya tanaman dapat tumbuh dengan subur. Yang ketiga, bahan buangan berasid daripada kilang akan dirawat dengan alkali sebelum dibebaskan. Okey, sebenarnya ada banyak lagi contoh yang peneutralan dalam kehidupan seharian kita. Contohnya yang lain seperti ubat gigi kita. Kita gosok gigi menggunakan ubat gigi kerana bakteria yang ada dekat mulut kita itu bersifat asid. Jadi kita gosok gigi, ubat gigi itu bersifat alkali. Jadi kita akan dia akan meneutralkan alkali dalam mulut kita. Dia akan meneutralkan asid dalam mulut kita. Jadi raja-rajalah gosok gigi menggunakan ubat gigi. Okey, yang ketiga uji minda. Yang manakah tidak benar tentang aplikasi peneutralan dalam kehidupan seharian? Okey, siapa nak jawab kat sini? Tak ada siapa nak jawab? Kalau tak ada, cikgu nak panggil nama. Okey. Hasni dah, Hasni. Hello. Assalamualaikum. Cikgu buka mic ya.
Oh, sini tak ada. Dengar. Okey, Aqilah. Apa jawapan kamu? Sekejap cikgu Ha. Baca betul-betul. Tidak benar tentang aplikasi penuturan dalam kehidupan seharian. Okey, siapa nak tolong Nur Aqilah? C kot. Jawapan dia apa dia, Aqilah? Bahan buangan berasid dari kilang dirawat dengan alkali sebelum dibebaskan. Oh, kurang tepat Aqilah. Okey, siapa boleh tolong Aqilah? Saya rasa B, cikgu. Apa dia, Syam? B. Okey, baca jawapan kamu, Syam. Pembersih muka yang berasid menjadikan kulit muka kering. Penyegar yang beralkali digunakan untuk menetralkan semula kulit muka. Ya, betul. Jawapan dia adalah B. Yang manakah tidak benar. Okey, kat sini pembersih muka dia bersifat alkali, manakala penyegar muka yang bersifat asid. Okey. Okey, jom kita buat quiz sikit untuk pembelajaran kita hari ini. Stop share sekejap. Cikgu nak bagi link untuk quiz kamu hari ini. Share. Copy link. Mana dia? Sorry. Okay, share. Nampak tak? Nampak je. Nampak Okay. cikgu. Cikgu bagi link dekat ni. Okey, boleh masuk ya murid-murid. Ni aktiviti last kita untuk hari ini. Cikgu tahu dah letih malam-malam ni. Okey, baru 8 orang. 9 orang lagi. Dah seorang lagi kan masuk cepat. Kita punya kelas nak habis dah. Dan ya, cikgu dah. Okay. 16 orang. Mana lagi yang lain? Yang lain dah tidur ke? Oh, lain tak kuat. Okey. Oh geng, sikit lagi. Okey, sikit lagi. Tak apalah. 18 orang. Ada lagi ke yang nak masuk sebelum cikgu mulakan? Tak ada rakun cepat support Jalil Hakimi. Okey, tak ada lah. Kita mula quiz kita. Okey. Gunakan formula yang kita dah belajar hari ini untuk tahu nama garam. Semua ada 6 saat lagi, murid-murid. Okay. Next question.
Okey, gunakan formula apa tadi? Ingat balik. Oi, tak sempat. Okey. Terusnya. Abbas di situ. Okey. Okey. Okey, soalan yang terakhir hari ini.
Okey. Okey. Kita tengok. Okey, yang ketiga Azim Irul. Tahniah kepada Kimi Junior. Okey, kita tengok dekat sini mana yang banyak salah. Soalan 5 juga. Tanah kurang subur kerana berasid dapat dinentukan oleh kapur tadi. Kapur bersifat alkali. Okey. Itu saja kuis untuk hari ini. Okay. Cikgu nak panggil boleh tak 2 orang untuk buat rumusan apa yang kita belajar untuk hari ini. Ada tak? Kalau tak ada, tak apa, cikgu panggil, cikgu nak minta Muhammad Fahim boleh? Okay, dah tidur dah Muhammad Fahim. Okay, Muhammad Fahim. Okay, apa yang kamu belajar untuk hari ini? Cikgu, Muhammad Fahim. Maksud? Dengar, cikgu dengar. Okey, terima kasih Muhammad Fahim. Banyak yang kamu belajar hari ini. Bagus. Alhamdulillah. Sekarang cikgu nak minta Muhammad Ihsan, ketua kelas kita, boleh? Okey, Muhammad Ihsan. Apakah perasaan kamu waktu untuk kelas hari ini? Saya seronok cikgu walaupun malam-malam. Dan tadi seperti yang Fahim sebut tadi yang kita belajar, dan saya nak tambah sikit lah kan. Kita dapat aplikasikanlah benda tu. Tahu aplikasi tu dalam kehidupan kita. Yang menggosok gigi, berkebun. Alhamdulillah. Terima kasih cikgu. Okey, terima kasih Muhammad Ihsan. Okey, itu saja untuk kelas kita untuk hari ini. Terima kasih kerana bagi kerjasama yang baik dengan cikgu. Cikgu minta maaf kalau ada salah dan silap. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Salam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, terima kasih Fahim. Saya minta seorang volunteer untuk bagi komen terhadap pengajaran Fatih tadi. Ada tu. Saya volunteer. Okey. Untuk cikgu Fatih tadi, alhamdulillah. Tahniah lah sebab nampak bersemangat lah. First time awak guna whiteboard. Satunya behind dia, pelajar dapat rasa feel juga lah. Nampak cikgu bersemangat tu kan walaupun malam-malam. Satu lagi, susunan soalan tu lah. Nampak teratur cara penyoalan. Okay. Dan dalam setiap benda tu cikgu banyak bagi contoh benda yang dekat dengan pelajar. Itu lah. Terima kasih. Okey Fatih. Fatih dekat mana Fatih? Rumah ke rumah sewa? Saya dekat rumah sewa, betul. Okey. Bagus, boleh set up satu kelas. Okey. Tadi okey. Saya rewind balik Fatih punya Fatih tak dengar ke? Kurang jelas, tak apa Doktor. Saya guna headphone je. Okey.
Okay, saya ulang semula yang hasil pembelajaran Fatih tu. Sekejap saya tak share lah. Okay, tapi Fatih ada letak satu hasil pembelajaran yang menulis persamaan tindak balas penetralan dengan betul. Okay, saya nak tekankan kat sini, maksud saya kata kerja yang digunakan bersesuaian lah sebab ada aktiviti pelajar menulis tu. Jadi kalau awak nak merancang ataupun sewaktu kita merancang kita punya hasil pembelajaran, kata kerja yang kita nak gunakan tu mestilah ada reflect dia dekat dalam aktiviti teaching and learning kita. Contoh tekan, menerangkan. Jadi benda-benda tu mesti kena. Jadi tadi saya nak tengoklah ada tak aktiviti pelajar tu menulis. Jadi adalah aktiviti tu dilaksanakan kan. Alright. Lepas tu usaha yang baik jugalah oleh Fatih sebab dia bersesuaian dengan konten lah kan sebab awak ada buat aktiviti persamaan, lepas tu menerangkan proses pendidikan tu. Jadi awak gunakan pendekatan yang pakai whiteboard tu lah supaya benda tu dekat dengan pelajar dan lebih mudah pelajar faham lah. Kalau kita mungkin tadi kalau macam untuk menulis persamaan tu kalau kita terus pakai slide, pelajar dah terus nampak dan benda tu mungkin konsep tu nanti susah pelajar nak faham lah, tapi bila awak ambil pendekatan untuk guna menulis macam tu dan cikgu buat ada whiteboard dekat belakang tu lebih mudah untuk pelajar faham lah. Okay, good. Maksudnya dekat sini sebagai guru kita kena kreatif lah, sesuaikan dengan keadaan. Memang macam tak boleh nak buat eksperimen penetralan tadi, jadi kena cari mungkin disokong oleh video yang Fatih boleh cari ataupun pelajaran lah. Maksudnya awak boleh cari macam tadi tu dah tunjuk susunan radas kan, macam mana nak laksanakan eksperimen untuk pendaratan tu. Jadi mungkin nanti kalau tak sempat masa mungkin boleh cari video-video tu, nanti boleh bagi pada pelajar kita untuk dia tengok. Benda tu pun sebab dia tak boleh buat secara hands on, jadi benda-benda tu pun kita sebagai guru pun kita tak boleh nak buat dekat rumah, jadi kita dengan bantuan video jugalah. Okay, good. Ya, betul. Terima kasih. Okay. Saya rasa cukup lah 3 orang malam ni.